Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Anak Muda. Sekali lagi kita bersiaran di lokasi yang sama iaitu Universiti Malaya, tetapi untuk waktu ini kita berada di He and She di Universiti Malaya ini, dan pastinya untuk waktu ini kita nak membawakan satu diskusi dan juga tumpuan iaitu melihat kepada pelaksanaan nanti akan dilaksanakan had umur belia 30 tahun ke bawah dan difahamkan akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Dan kalau diikutkan daripada apa yang dinyatakan, had umur belia pada ketika ini adalah 40 tahun dan kerajaan telah pun menetapkan tarikh kuat kuasa bagi Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia kurungan Pindaan 2019 kurungan Akta A1602 pada 1 Januari 2026. Perlu kita faham apabila kita bercakap tentang had umur 30 tahun ke bawah ini, antara lain pindaan itu akan merujuk kepada penurunan had umur belia kepada 30 tahun, penetapan had umur ketua ataupun pemegang jawatan pertubuhan belia iaitu 18 hingga 30 tahun dan juga mengehadkan tempoh ketua pertubuhan belia selama 4 tahun sahaja. Dan kenapa kita bawa diskusi pada waktu ini untuk bercakap tentang had umur belia bawah 30 tahun ini, kerana difahamkan menjelang berapa minggu lagi kita nak menjelang pada tahun 2024, kerana mulai 2024 pelan transisi ataupun kerangka pelan transisi ini akan disediakan secara perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi eloklah untuk waktu ini dalam anak muda saya tampilkan bukan satu ataupun dua, 5 orang anak muda untuk kita bercakap tentang had umur belia ini. Yang pertamanya kita nak bersama dengan Peshminda Pal Singh, Exco Kebangsaan Majlis Belia India Malaysia MYYC. Sekali lagi terima kasih kerana bersama dengan Dialog Anak Muda. Kita akan juga bersama dengan Ngam Lee Yang, salam sejahtera, Ahli Parlimen Belia Negeri Selangor. Pertama kali bersama dengan Dialog Anak Muda. Seorang lagi Esther Ezel Nanggai, mahasiswa Universiti Malaya. Sebelum ni kerap juga berada di pentas ataupun di platform Dialog Anak Muda untuk berkongsi pandangan dari sudut anak muda. Kita juga akan bersama dengan Hasha Hashim, pengasas Malaysia Berdaya, dan seorang lagi wakil daripada Majlis Belia Malaysia iaitu Exco Majlis Belia Malaysia MBM yang juga Presiden Majlis Belia OKU Malaysia Muhammad Faiz Suhaimi. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa dan juga akan berkongsi pandangan melihat pada apa yang kita nak cakapkan untuk waktu ini. Saya nak tanyakan satu soalan yang sama untuk semua untuk berlaku adil. Saya mulakan dengan Peshminda dulu. Umur belia diturunkan 30 tahun. Kita tahu ini bukan cadangan yang baru. Ia telah pernah dicadangkan sebelum ini dalam kerajaan-kerajaan sebelum ini tetapi ditangguhkan. Tapi ketetapan yang baru akan dikuatkuasakan 2026. Umur belia 30 tahun. Adakah anda setuju ataupun tidak dan kenapa? Okey, pertama sekali selamat sejahtera. Nama saya Peshminda Pal Singh. Balik pada soalan yang tanya tadi, saya mungkin 50% tak setuju, 50% tak setujulah. Hal ini kerana kalau kita lihat penurunan umur ni daripada 40 hingga 30, bagi saya sebuah jurang yang agak besar, 30 ke 40. Saya ni, kalau tanya pendapat saya, kalau diturunkan ke 35 tahun, saya akan setuju tanpa bantahan. 35 tahun tu maksimum lah untuk maksimum, itu pada pandangan saya. Okey, kita tanya kepada Ngam Lee Yang, adakah anda setuju 30 tahun untuk umur belia yang akan ditetapkan 2026? Untuk saya setuju. Okey, sebab menurunkan had umur tadi 40 ke umur 30 ini, dia sebenarnya boleh memberi lebih banyak peluang kepada belia-belia dan anak muda yang tidak berpengalaman untuk melibatkan diri dalam pembangunan negara dengan aktif dan juga menjuala pendapat mereka. Jadi pendapat mereka ini boleh membawa sebenarnya boleh membawa lebih banyak idea baru, segar ke dalam pelbagai bidang. Walau pada masa juga kita boleh dari segi mereka macam mana buat perancangan, kita boleh tahu apa potensi mereka, sama ada mereka berbakat atau kurang pengalaman. Jadi saya rasa ini adalah satu cara untuk memupuk bakat belia dan ini adalah sebab saya setuju. Okey, satu
tak setuju ataupun korang bersetuju untuk 30 Korang tahun. bersetuju, korang bersetuju. Okey. Satu lagi kata bersetuju dan satu sama. Sebelum saya pergi Esther, saya tahu Esther akan jawab apa. Saya nak pergi kepada Hasha dulu. Hasha, untuk 30 tahun umur baru untuk kumpulan ataupun golongan belia, anda setuju ataupun tidak? Apa sebabnya? Secara asasnya saya setuju kerana penurunan had umur belia ni memang perkara yang baik sebab kita menuju ke arah yang tepatlah. Kita mengikut piawaian antarabangsa memang dah digariskan oleh United Nations, dan kalau kita tengok negara-negara sekitar kita pun macam Indonesia ke Singapura, Filipina, memang rata-rata had umur belia tu dalam range 30, 25. Tapi I think for now it's not a matter setuju atau tak sebab memang dah diwartakan. We are left with no option. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita hendak memastikan anak muda ataupun belia kita ni bersedia dengan transisi ni. Sebab kita tahu jurang 40 ke 30 tu adalah besar. So pada pandangan saya personally, it should be done gradually. Mungkin daripada 40 ke 35 dahulu, dari 35 baru kita ke 30. Itulah, tapi pada asasnya saya setujulah. Alright, okey. Faiz, saya rasa antara ramai-ramai ni Faiz lah antara yang paling senior, tapi mungkin boleh dikongsikan. Kita kalau nak bercakap tentang umur belia ni bukan sekadar angka. Kita bercakap tentang anak muda, kita sebenarnya nak mencerminkan tentang idea, tentang semangat, tentang ada kalanya anak muda lah yang paling ke hadapan tentang isu-isu semasa, khususnya terkait tentang anak muda. Untuk waktu ini, umur belia di kali ini insya-Allah akan dikuatkuasakan 2026. Umur belia 30 tahun diturunkan ke bawah berbanding dengan 40 tahun sekarang. Saya tahu sebelum ni MBM pernah mengeluarkan kenyataan kurang bersetuju dengan apa yang akan dilaksanakan, tetapi untuk waktu ni ketetapan baru ni di mana pendirian untuk MBM? Secara umumnya saya yakin di peringkat pertubuhan belia di bawah Majlis Belia Malaysia, kerana isu berkaitan dengan hak umur ni bukanlah satu isu yang baru, dan di bawah Majlis Belia Malaysia secara umumnya kita mempunyai lebih kurang 43 badan gabungan, itu badan gabungan kepada Majlis Belia Malaysia. Dan secara asasnya ketetapan untuk perancangan ataupun inisiatif pada tahun 2019 ataupun 2018 sebelum ini, inisiatif perundingan menurunkan hak umur ini sebenarnya tidak melalui proses, orang katakan sebagai proses perbincangan bersama dengan pertubuhan Majlis Belia Malaysia. Dan apabila ianya diangkat kepada pihak parlimen dan diluluskan, secara tidak langsung kami sebagai pertubuhan Majlis Belia Malaysia kita kena terbuka hati ya untuk menerima ketetapan yang telah diberikan. Namun di peringkat Majlis Belia Malaysia dan juga badan-badan gabungan pada Majlis Belia Malaysia, kita melihat bukan saja dari aspek penurunan hak umur di peringkat Majlis Belia Malaysia kita tidak tidak bersetuju. Ini pun telah diluluskan. Apa yang harus kita lihat sekarang adalah bagaimana pelaksanaan tersebut dan apakah kesan implikasi yang juga harus kita pertimbangkan juga. Kerana ini sebelum ini kita pernah mempunyai satu fasa sebelum ini daripada umur pertubuhan belia daripada umur 60 tahun sebelum ini diturunkan kepada 40 tahun. Kemudian kali ini daripada umur 40 tahun untuk diturunkan kepada umur 30 tahun. So di peringkat Majlis Belia Malaysia pelaksanaan itu akan dilaksanakan. Cuma apa yang kita lihat dan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan juga pelbagai key player dan berkaitan untuk kita melihat pengisiannya dan apa yang harus kita laksanakan untuk memastikan barisan kepimpinan yang kita tinggalkan untuk umur 30 tahun akan datang terbukti mampu melaksanakan dan mempunyai sokongan yang bersesuaian. Memang sengaja saya tampilkan Faiz bukan saja mewakili daripada Majlis Belia Malaysia, tetapi Faiz juga akan nanti saya akan tanyakan soalan untuk kita melihat kepada kelompok minoriti ataupun golongan-golongan seperti OKU dan juga orang asli. Itu nanti saya akan tanya kepada Faiz. Saya nak balik kepada wakil daripada tuan rumah Esther, mungkin boleh dikongsikan kalau sayap belah kanan ni dia lebih terbuka, setuju tak setuju dah akan dikuatkuasa, yang sini lebih agresif. Tapi untuk Esther sebagai seorang yang masih lagi mahasiswa, kelompok umur belia diturunkan 30 tahun. Mungkin daripada sudut mahasiswa ni dia ada sedikit berbeza pandangan. Bagaimana pandangan anda? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani atas jemputan sekali lagi. Okey, bagi pandangan saya sangat mengalu-alukan inisiatif untuk menurunkan umur belia ke 30. Tetapi pada masa yang sama, kita harus terima di mana kita masih memerlukan belia yang lebih 30 dalam sudut pentadbiran. Saya nak sebut 2 P. Yang pertama adalah dari segi pengurusan. Sebab dalam pertubuhan belia, kita amat memerlukan bantuan dan juga bimbingan mereka apabila kita ingin buat keputusan dari segi pengurusan program, pengurusan kewangan ataupun pengurusan MyKD. MyKD ini merupakan jantung kepada pertubuhan belia, di mana kalau dokumentasi salah, mungkin pengiktirafan bintang kita akan
akan ada sedikit akibat di situlah, kesan. Dan seterusnya adalah dari segi pengalaman. Sebab belia yang lebih 30 ini, mereka ada pengalaman dari segi membuat keputusan. So, saya sebagai belia, sebab saya juga merupakan pengerusi Angkatan Belia MFLS, menjawat jawatan sebagai Setiausaha Persatuan Belia Dinamik Barat, Pertubuhan Tunggal dan juga Pertubuhan Cawangan. Banyak dia jawatan ni. Ya. So, dua-dua ini saya boleh nampak di mana masih kami memerlukan bimbingan daripada pihak atas ataupun belia yang berumur. Tetapi, perkara yang saya sebut tadi boleh dipelajari. So, saya harap penurunan umur ini akan memberikan ruang kepada anak muda untuk mengambil pengalaman dan juga mempelajari perkara ataupun tunjuk ajar daripada senior kita yang dah berada di pertubuhan belia. Itu merupakan pandangan saya. Peshmina, saya nak ambil daripada apa yang dikongsikan oleh Esther tadi. Secara jelasnya beliau bersetuju dengan apa yang akan dikuatkuasakan 30 tahun ke bawah untuk umur belia, tetapi beliau berpandangan perlu juga ada keterbukaan untuk melihat kepada kepimpinan yang mungkin ada sedikit atas 30. Tadi Peshmina pun kata, apa kata kalau kita mungkin daripada 40, daripada 30, apa kata di tengah-tengah tu 35 tahun. Mungkin pada waktu ini saya nak tanya kepada Peshmina tentang pengalaman dan juga kepakaran anak muda dalam sudut pentadbiran dan juga kepimpinan dari sudut sama ada persatuan ataupun kelab belia ataupun sebenarnya anak muda ni dia bukan champion tentang anak muda saja dia punya topik, tapi alam sekitar pun dia champion, ekonomi pun dia champion, pasal perniagaan kesawanan pun mereka begitu arif tentang bidang ini. Tapi untuk waktu ini apa keperluan dan di mana sebenarnya kalau nak cakap tentang anak muda ni sebenarnya dah bersedia untuk memimpin? Mungkin Peshmina mungkin boleh kongsikan. Pada saya lah kan, macam sahabat-sahabat semua dah bagi tahu. Memang penurunan umur ni telah pun dibatalkan. Walaupun saya tak setuju, mungkin tapi dia still pada 1 Januari 2026 tetap akan jalan juga. Tapi bagi saya berpandangan sekiranya lah dalam kepimpinan belia ni saya berkecimpung sejak saya berumur 18 tahun. Sekarang saya berumur 26 tahun. 8 tahun dah saya berada dalam Persatuan Belia. Dan banyaklah saya belajar daripada membuat surat, daripada membawa suara belia ke peringkat, daripada peringkat cawangan ke peringkat negeri, daripada peringkat negeri ke peringkat kebangsaan, daripada peringkat kebangsaan ke peringkat antarabangsa. So ini sebuah proses. And leadership is not a subject, but to me it's a learning process. I went through that process. Dan kalau kita tanya belia-belia pada hari ini, saya tak tahu mungkin sebab Esther masih muda lagi kan. Tapi bagi saya tak nampak yang belia-belia mahasiswa-mahasiswa lah, terutama mahasiswa learning to go what I went through. Saya sanggup untuk bukan nak kata menggadaikan pengajian saya, tak, tapi saya sanggup untuk prioritize saya punya pengajian ni 50%, saya boleh lagi menyumbang 50% dalam aktiviti belia saya. So kalau kita tengok daripada sudut sekarang ni, I nampak that aspect tu kurang. Belia sekarang ni lebih fokus untuk diri sendiri. They are more self-sustained compared to community sustain. Okay. So that is my opinion lah kalau kita tanya pasal kepimpinan belia kalau lah pada masa yang akan datang. Kalau Lian setuju dengan apa yang Peshmina katakan, sebab Peshmina dia melalui satu perjalanan ataupun pengalaman untuk nak menuju apa kedudukan yang beliau ni ambil 7 ataupun 8 tahun. Tapi untuk Lian sendiri bagaimana? Mungkin ada sedikit setuju dengan apa yang dikatakan, anak muda ni terlalu awal nak capai cita-cita nak jadi ketua ataupun bagaimana? Sebenarnya saya pun ada setujulah kata apa yang dia cakap tu memang betul juga. Apa yang belia kita ni yang muda ni sebenarnya kita ada banyak idea tapi kita kekurangan pengalaman. Jadi kita kena ada satu belia yang macam kalau kita compare kan umur 20 plus ni dengan 30 plus ni kan. 20 plus ni dia sebenarnya ada gap dia. Dia ada gapnya, dia gap dia tak kisahlah dari segi pengetahuan, pengalaman, mestilah gap 10 tahun biasa. Jadi kita boleh nampak berapa biasa. Jadi apa tu 30 plus tu dia boleh macam sebagai pantu. Belia 20 plus ni. Untuk bagi kalau dia ada salah, dia guide dia 30 plus ni. Macam bagi idea sikit macam mana kamu nak buat.
kamu boleh buat dengan secara betul. Jadi saya setujulah apa dia cakap tu. Memang. Okey. Kalau boleh saya tanyakan, apa sebenarnya KPI ataupun kayu pengukur untuk nak kita menilai prestasi seorang anak muda itu layak untuk jadi pemimpin? Adakah berdasar dia punya latar belakang pendidikannya ataupun pengalaman beliau? Okey, cukup 10 tahun dia sudah layak untuk jadi seorang presiden ataupun pengerusi sebuah kelab persatuan, ataupun apa sebenarnya KPI ataupun apa sebenarnya kayu pengukur untuk melihat kebolehan untuk anak muda memimpin? Oh, saya suka soalan ni. So anak muda ni dia sinonim dengan sentimen bahawa masyarakat, segelintir masyarakat kita berpendapat bahawa usia sebenarnya adalah satu penghalang untuk orang muda menjadi ketua, because dia punya mindset adalah orang yang lebih berusia adalah orang yang lebih berpengalaman dan matang untuk memimpin. Jadi penurunan had umur belia ini sebenarnya secara tak langsung memaksa anak muda kita untuk menjadi matang dengan lebih cepat. Tapi kita kena ada kesinambungan momentum. Kalau kita tengok daripada segi segmentasi belia awal adalah 15 hingga 18 tahun. Fasa itu adalah fasa anak muda belia masih berada di sekolah. Saya percaya sistem pendidikan kita sekarang sedang menekankan nilai pembentukan karakter. Kalau kita follow perkembangan KPM sekarang, kurikulum 2027 memang dalam secara by datanya pembentukan karakter itu adalah antara objektif yang mereka ingin capai sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi apabila mereka dah sampai tempoh matang daripada segi pembentukan mindset karakter di sekolah, mereka akan dapat menembusi masyarakat dengan karakter kepimpinan itu sendiri. So bagi saya penurunan had umur ini secara tidak langsungnya dapat menghakis sentimen usia itu sendiri, dan juga menjawab soalan penanda kayu ukur sama ada karakter kepimpinan itu adalah ia bergantung kepada bagaimana seseorang individu itu tidak kira usia membawa diri in term daripada segi rational decision making mereka, dan dalam tempoh penurunan umur beliau inilah kerajaan harus menggembleng usaha untuk 3 tahun berbaki ni untuk memastikan mereka mendapat latihan, and organisasi belia sendiri pun perlu ada self will untuk memastikan they are self equipped dengan benda tu. Okey, Faiz dah kalau boleh saya tanya tadi, Peshminda ada kongsikan dia dah 7 ataupun 8 tahun dalam aktiviti kesukarelawan ataupun dalam bidang-bidang yang membabitkan anak muda ni. Untuk Faiz, bukan saja MBM, masa secara keseluruhan pengalaman dah berapa tahun? Kalau secara keseluruhannya, saya secara asasnya bermula dalam pertubuhan belia ni sebagai seorang sukarelawan. Awal daripada umur 20 tahun sehingga kini berusia 34 tahun. So lebih daripada 8 tahun, lebih daripada 8 tahun dan 10 tahun untuk aktiviti pembangunan belia secara umumnya. Dan seperti kita rujuk pada sini adalah, adakah untuk menjadi pemimpin belia ni sebenarnya kita masuk pertubuhan belia nak jadi presiden? Asasnya itu bukan. Itulah bukan utama mana-mana pertubuhan belia itu diwujudkan. Asas utama untuk kita memberikan ruang kepada menggalakkan belia-belia terlibat dalam program pembangunan dan juga organisasi berkaitan dengan belia adalah untuk membina jati diri dan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai satu platform untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Ini adalah satu orang kata intipati yang paling penting dalam pembangunan belia di negara kita. Kalau kita lihat pembangunan belia di negara kita, kita bukan sekadar pertubuhan belia di negara kita ni bersifat program based. Semua pasal program, kejap karnival, kejap program, kejap karnival, tidak. Tapi di peringkat pertubuhan belia di negara kita, kita juga terlibat urus dari segi libat dasar, libat urus bersama dengan pelbagai pihak-pihak yang berkepentingan, daripada pihak kerajaan pusat, negeri maupun pihak berkuasa tempatan. Adalah antara sebabnya lah untuk menyuarakan sudut pandang daripada golongan belia terutamanya. Dan apabila penlibatan mereka itu diwujudkan, diberikan, maka entiti yang berkaitan membolehkan apa sebagai contohnya pelaksanaan dasar dan inisiatif yang dilaksanakan itu lebih membumi dan bersesuaian dengan keperluan semasa golongan muda. Mereka berdua ni duk bercakap tentang pembinaan karakter untuk anak muda kalau bawah 30 tahun ni. Untuk anda yang betul-betul yang paling muda ataupun yang paling fresh di platform ni, mungkin boleh kongsikan macam mana kita nak melihat pada pembinaan karakter anak muda ni. Adakah kalau bawah 30 tahun ni mereka ni belum arif lagi ataupun pengalaman pun tak cukup lagi umur nak layak jadi pemimpin, tapi
daripada sudut mahasiswa dan mungkin daripada rakan-rakan lain yang sudah pun bukan saja peringkat jawatan di Universiti Malaya ini, tetapi mungkin ada rakan-rakan lain yang sudah pun mengetuai ataupun mengepalai jawatan ataupun dalam persatuan, kelab ataupun aktiviti kesukarelawan yang di luar sana. Bagaimana melihat pada bukan saja cakap pasal anak muda ni bukan saja pembinaan karakter, tetapi daripada nilai, moral, semangat ataupun arifnya tu lebih daripada umur 30 ataupun 40 tahun. Bagaimana pandangan Esther sendiri? Bukan sekadar bercerita tentang umur dan juga pengalaman, tetapi kebolehan memimpin untuk anak muda itu sendiri. Ya, bagi pandangan saya, anak muda pada zaman sekarang mereka lebih berkebolehan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat umur belia ni bermula daripada umur 15 tahun. Macam saya dah ramai adik-adik saya yang masuk pertubuhan belia dalam umur 15 tahun. Awak masuk belia? Saya 16 tahun. 16 tahun. Ya. So kalau kita lihat kepada pattern, macam dulu saudara masuk 18, abang masuk 20, saya masuk 16. Tapi pada masa yang akan datang, umur tu akan lagi turun. So kita boleh nampak pattern peningkatan penglibatan belia dalam urusan belia. Dan yang pertama sekali saya ingin mengkongsikan pengalaman peribadi saya di pertubuhan belia, di mana angkatan belia MFLS ini merupakan pertubuhan belia yang paling muda di Malaysia, di mana presiden kebangsaan pun baru umur 21 tahun. Dan di setiap negeri kami ada cawangan, ahli dalam 77,000 sebab kami ada alumni seramai bilangan tersebut, dan pengurusi negeri pun baru usia 20 tahun. So saya boleh lihat daripada peluang yang diberi kepada saya pada usia 19 tahun ini, ada banyak perkara yang saya belajar sampai ke tahap sekarang saya umur 20 tahun, tapi saya boleh membimbing orang lain untuk melaksanakan pengurusan di pertubuhan belia dan juga di area lain. Dan juga kalau kita nak membincang berkenaan tentang potensi belia, jati diri mereka, pembinaan watak dan lain-lain, di bawah Kementerian Belia dan Sukan kita ada pelbagai jenis program yang membentuk potensi belia. Contoh seperti program Malaysia Future Leader School. Program ini bermula daripada tahap sekolah dan belia dia ada peringkat dia. Dia ada Tier 1, Tier 2, Tier 3 dan Tier 4. Dan yang paling last sekali tu adalah ke pengantarabangsaaan, di mana belia diberikan peluang untuk pergi ke luar negara. Dan juga kita ada inisiatif seperti Parlimen Belia, ada Fellow Perdana, ada banyak lagi inisiatif bawah kementerian yang membentuk jati diri dan juga watak belia pada zaman sekarang. Dan bukan hanya di bawah kementerian sahaja, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan, di mana pembentukan itu seperti mana saudari kongsikan diterapkan dalam silibus. Oleh itu sekarang belia memang mereka punya kebolehan ni sangat bagus. Macam tadi saudara kata, mahasiswa sekarang ni mungkin mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri sahaja. Mungkin mereka they are not people oriented. Tapi bukan. Masalahnya disebabkan kita punya pemimpin sekarang mereka berumur 35 dan ke atas, mereka yang mendominasikan kepimpinan. Dan belia yang berada di peringkat bawah, mereka tidak diberikan peluang untuk naik ke atas. Kalau mereka tidak menonjol, bagaimana kita nak mengetahui ataupun mengenali belia yang ada potensi? Itu adalah pandangan saya. Awak sekarang di MFLS sebagai pengurusi peringkat negeri dan juga timbalan bendahari kebangsaan. Jalan menuju untuk ke presiden tu ada laluan yang okey, bolehlah sebab dia kata tadi presiden pengurusi umur 21 tahun. 21, dia umur 20 tahun. Ada peluang tu. Okey, sebelum saya nak pergi berehat, saya nak tanyakan kepada Faiz. Faiz, selain pada kita cakap tentang belia ni, kita nak lapisan belia itu pelbagai dan sebab dan kerana itulah sesuailah Faiz ada kat sini, mungkin Faiz boleh kongsikan tentang melihat di mana sebenarnya kalau kita cakap tentang pembangunan karakter belia yang daripada kumpulan ataupun daripada golongan minoriti. Yang saya maksudkan adalah rakan-rakan anak muda yang daripada kurang ataupun kelainan upaya dan juga kumpulan daripada masyarakat orang asli dan juga yang lain-lain. Mungkin boleh dikongsikan di mana adakah ada jurang perbezaan pembangunan belia yang kita bercakap tentang sekarang ni dengan jurang pembangunan belia daripada kelompok minoriti, boleh dikongsikan? Secara ringkasnya, kalau kita melihat pada dasar belia negara, ada 8 kumpulan sasar dalam dasar belia negara, termasuk belia berkumpulan contohnya. Dan salah satu kumpulan yang khusus bagi dalam dasar belia negara kita ataupun dasar belia Malaysia adalah kumpulan belia minoriti. Di mana kumpulan belia minoriti ini dan mengikut takrifan ada 2 kumpulan. Yang pertama belia orang asli ataupun belia orang asal. Yang kedua belia orang kurang upaya. Okey. Apa yang berlaku di sini adalah semenjak daripada penubuhan Majlis Belia Malaysia daripada tahun 1963, kita melihat komponen-komponen belia minoriti sebagai satu komponen yang menerima manfaat
Okey, sebagai contohnya kita nak buat program kebajikan, pembangunan. Okay, kita buat program komuniti, khidmat komuniti kepada orang kurang upaya. Tapi kita tak memberi ruang kepada orang kurang upaya itu sendiri untuk terlibat bersama dalam aspek kepimpinan, merancang dan juga menyumbang kembali kepada masyarakat. Itu satu perkara yang harus dilihat. Kenapa dari segi aspek pembangunan belia minoriti itu ada antara perkara yang perlu diberikan ruang dan peluang yang sewajarnya. Kalau kita mengambil contoh, sebagai contohnya, ada banyak kekangan yang paling ringkas. Sebagai contohnya kita lihat pada program Malaysian Future Leader School, MFLS. Tapi tidak ada lagi MFLS yang melibatkan orang kurang upaya. Pelibatan secara penuh. Itu sebagai contoh. Tapi ini bukanlah satu kata kita diketepikan. Mungkin ada satu program yang bersesuaian kepada tompok grup tersebut, umur tersebut, dilaksanakan program berbentuk bersesuaian kepada target ataupun kumpulan sasar belia minoriti tersebut. Yang pertama. Yang kedua, sebagai contohnya belia orang asli. Mungkin ramai di kalangan kita pertubuhan belia kita tidak tahu berapa ramai suku-suku orang asli yang berada di negara kita. Sebab ianya jarang diketengahkan. Kenapa ianya jarang diketengahkan? Sebab salah satu cabarannya adalah ruang dan platform untuk membolehkan golongan minoriti mengetengahkan suara mereka, memberikan pendapat tidak dapat diberikan secara inklusif. Jadi apabila inilah keunikan Majlis Belia Malaysia, apabila dilihat Majlis Belia Malaysia ni diibaratkan sebagai mini Malaysia. Di mana di sini kita ada kaum pertubuhan belia berbagai kaum. Kedua, kita juga ada pertubuhan belia yang mengikut komponen ekonomi masing-masing. Kita ada belia daripada Felda, Velcra, Luar Bandar. Kita ada belia daripada orang asli. Kita juga ada belia daripada orang kurang upaya. Jadi kombinasi ini membolehkan dapatan dan juga isu-isu yang disuarakan oleh pemimpin belia setempat dapat disalurkan melalui platform yang telah pun diwujudkan. Sebagai contohnya, kita mempunyai platform Majlis Perundingan Belia Negara, MPBN. Dalam satu majlis di bawah Akta Pertubuhan Belia, majlis yang tertinggi untuk membicarakan isu-isu berkaitan dengan belia. Termasuk juga isu-isu berkaitan dengan belia minoriti dapat diketengahkan. Yang kedua, harus kita lihat bahawa dari sudut pandangnya, kebanyakan pertubuhan belia di negara kita jarang memberikan ruang kepada belia minoriti untuk menganggotai ataupun memegang jawatan kerana tidak wujudnya proven orang kata apa, proven leadership skill. Tidak nampak keperluan mereka, tidak nampak kebolehan mereka. Jadi apabila diwujudkan pertubuhan belia khusus untuk mereka dan disokong oleh program-program pembangunan yang bersesuaian, membolehkan mereka mendapat peluang, platform dan juga pendedahan. Di mana saya mewujudkan Majlis Belia Orang Kurang Upaya 2021. Maksudnya saya terlibat daripada tahun 2015 lagi nak wujudkan platform khusus bagi belia minoriti, itu belia orang kurang upaya. Dan apakah signifikan ataupun kesannya bila kita laksanakan hak umum? Apa yang harus kita lihat adalah apakah dari segi transisi, sebab kita melihat program-program yang sedia ada, sebagai contohnya program pengantarbangsaan. Berapa ramai orang kurang upaya dan orang asli dapat menyertai program pengantarbangsaan. Jadi benda-benda ini harus kita lihat dan kita merangkakan satu strategi dan satu pelaksanaan yang bersesuaian untuk membolehkan mereka tidak ketinggalan. Kalau boleh saya nak tanyakan sedikit, sepintas lalu lah untuk Faiz, untuk waktu ini sama ada accurate data ataupun peratusannya, berapa banyak pemimpin ataupun wakil-wakil yang diangkat dalam pertubuhan belia pada ketika ini di Malaysia yang daripada kumpulan ataupun daripada golongan minoriti. Okay. Atau bagaimana nak bagi gambaran itu pada waktu itu? Kalau saya merujuk kepada fokus pada orang kurang upaya, secara umumnya jumlah orang kurang upaya yang berdaftar di Malaysia adalah lebih kurang 675,000. Almost lebih kurang hampir 700,000 yang berdaftar daripada umur 1 tahun hingga ke umur warga emas 80 tahun ke atas. Dan kalau kita melihat apakah jumlah belia dari umur 15 ke 40 tahun, lebih kurang dalam 150 ke 200,000 orang OQ yang berdaftar. Namun kalau kita merujuk kepada populasi di bawah WHO, jumlah orang kurang upaya dalam satu negara adalah sekitar 15%. Dan itu yang pertama. Yang kedua, adakah kita mempunyai satu unjuran demografi yang khusus kepada belia minoriti? Maksudnya unjuran demografi bagi belia orang asli ini jumlahnya, belia orang kurang upaya ini jumlahnya. Jawapannya tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada indeks belia Malaysia, adakah dalam indeks belia Malaysia juga turut mewujudkan demografi khusus kepada belia minoriti? Orang asli yang mempunyai pekerjaan, orang asli yang tidak mempunyai pekerjaan, orang kurang upaya yang mempunyai pekerjaan, orang kurang upaya yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi ini tidak diketengahkan secara sepenuhnya. Jadi atas sebab tersebut, harus kita melihat apakah dari segi aspek kita tergesa-gesa nak turunkan hak umum, tapi kita juga tidak boleh mengetepikan dengan anggapan bahawa sebelum ni 30 tahun, 40 tahun lepas dah ramai inisiatif diberikan untuk belia.
secara keseluruhannya. Namun secara orang kata secara khusus ada komponen-komponen yang tertinggal. Itu kita lihat pada orang asli, orang kurang upaya. Bagaimana pula dengan belia berisiko? Belia-belia yang berada dalam aspek lingkungan berisiko. Apakah inisiatif yang bersesuaian dapat kita ketengahkan supaya mereka turut terlibat dengan organisasi pertubuhan belia? Okey. Kita nak berehat seketika. First round ni ataupun pusingan pertama ni kita dah bercakap tentang setuju ataupun tidak, walaupun setuju ataupun tidak tetap akan dikuatkuasakan 2026 tentang hak umur belia 30 tahun. Tadi dikongsikan tentang pembinaan pembangunan karakter dan juga ada cerita sikitlah tentang sejauh mana kita nak mengukur prestasi dan juga kebolehan anak muda ni sebagai pemimpin. Ditanyakan juga tentang wakil daripada kumpulan minoriti dalam kepimpinan pertubuhan belia. Dalam segmen kedua selepas ini, saya nak membawa diskusi ni untuk kita melihat tentang akhirnya cakap pasal anak muda, pasal belia ni, cakap pasal umur ni bukan sekadar angka, tapi kita bercakap tentang gagasan, idea yang boleh, bukan saja kita hanya bercakap di platform dialog anak muda ni, tetapi gagasan anak muda yang kita bercakap tentang pembangunan negara ini diguna pakai dan juga mungkin boleh dibahaskan di peringkat yang lebih besar. Mungkin ada idea-idea anak muda yang mungkin sembangnya di kafe, di coffee house seperti He&She ini, tapi diambil kira, dibawa dalam perbahasan dalam Dewan Rakyat. Perkara itu juga kita nak bercakap dalam pusingan kedua dalam dialog anak muda selepas ini. Baik, kembali dalam dialog anak muda. Kita bersiaran di He&She Universiti Malaya, dan saya difahamkan di Universiti Malaya ni ada satu dua cawangan ya. Satu lagi di College 12. Dan saya juga difahamkan daripada wakil tuan rumah di Universiti Malaya ni, sebenarnya orang luar pun boleh datang kalau nak rasa kopi di He&She di Universiti Malaya ni. Okey, di pusingan pertama tadi kita dah bercerita setuju tak setuju tetap akan dikuatkuasakan umur belia yang sebelum ini beberapa kali ditangguhkan untuk pelaksanaannya. Tapi untuk waktu ini saya nak tanya kepada Hasha, kerana Hasha kata kalau kita merujuk kepada had umur belia di negara-negara jiran ataupun di negara lain, ada yang lebih bawah, penurunan itu lebih bawah daripada kita. Tetapi kita sering nak membandingkan apa yang ada kepada kita dan juga apa yang ada dekat negara luar ataupun negara jiran. Tetapi secara jujur ni untuk Hasha mungkin boleh kongsikan, adakah anak muda, kita bercerita tentang anak muda, kita bercerita tentang hal-hal yang melibatkan anak muda di Malaysia ni sama seperti apa yang berlaku dan apa yang ada di negara-negara luar, atau bagaimana kita nak fahami tentang pembangunan anak muda di Malaysia sebenarnya dah sama dengan pembangunan anak muda di negara-negara seperti yang anda masukkan? Sama sekali tidaklah. Kalau nak kata nak compare kita punya pembangunan anak muda dengan negara luar, I think it is wrong for us to say yang kita punya pace tu sama. Tidak, pace kita memangnya berbeza setiap negara lain. Hence dalam pertanyaan awal saya kata tadi, sebenarnya penurunan hak umur belia ini bagi saya ia adalah bersifat agak drastik dan tergesa-gesa. Pada pandangan saya dan khemah saya, ia patutnya dilakukan secara gradually lah, berperingkat. Okay. Kalau saya merujuk kepada Indonesia 16 hingga 30 tahun umur belianya, Filipina 15 hingga 30 tahun, Thailand lagi rendah 15 hingga 24 tahun, Korea 9 hingga 24 tahun umur ataupun kelompok diklasifikasikan sebagai belia, dan juga Australia 12 hingga 24 tahun. Peshminda mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini. Selain pada kita cerita pasal umur ni, saya nak tanyakan tentang di mana sebenarnya kalau kita melihat kepada agenda pembangunan untuk kelompok anak muda ni. Adakah apa yang telah berlaku dalam tempoh setahun pasca PRU15 ni? Sebab kita tahu masa sebelum PRU15 tak kiralah mana-mana parti pun apa saja yang bertanding, oh kita kena dengar suara anak muda, kita perjuangkan hak anak muda. Tetapi dalam tempoh selepas setahun pilihan raya umum ke-15 ni, di mana sebenarnya jalur masa ataupun timeline dalam pembangunan anak muda itu sendiri pada pandangan Peshminda sendiri? Sebuah soalan yang agak kritikal. Apabila kita membincangkan agenda pembangunan belia, dia sangat subjektif lah bagi saya. Sebab mungkin kalau saudari Hasha tadi kongsikan belia di negeri-negeri lain, di negara-negara lain tu umur dia dah makin berkurang. Kalau di Malaysia,
saya rasakan agenda tu yang sedia ada tu dah baik. Tapi kalau ada penambahbaikan lagi, dia akan menjadikan bila kita lebih progresif dan lebih dinamik. Kita lihat program-program yang sedia ada daripada kita tengok fokus kepada KBS. KBS ada program Fellow Perdana, Parlimen Belia dan juga program pertukaran pelajar antarabangsa dan sebagainya. Itu dah cukup dah. Tapi kalau saya suka tekankan ini, kalau di peringkat pusat, hanya ada 3 atau 4 program sahaja yang fokus kepada pembangunan belia. Tapi apa yang berlaku di negeri-negeri ini patut dititik beratkan. Kerana kalau kita cakap kat pusat, mereka menjaga 14 negeri. 14 negeri, lepas tu kalau di negeri, dia akan turun ke daerah. So sepatutnya saya rasakan agenda pembangunan kini, pihak kementerian patut melihat lebih ke daerah dan juga negeri. So kalau saya, contohnya kalau saya diberi peluang untuk memberi idea dan pandangan, saya akan cakap setiap negeri patut wujudnya Dewan Belia yang tersendiri, khususnya di negeri-negeri masing-masing. Kalau di Johor, mereka ada Dewan Belia Johor. Kalau di Pahang, mereka ada Dewan Belia Pahang. Di situ kita nampak bagaimana kerajaan negeri mendengar dan juga mengambil pendapat anak muda. Dan juga ada peruntukan kerajaan negeri kepada mereka-mereka. Kalau di peringkat pusat ni, dia sebuah, bukan kata proses, tapi terlampau tinggi hierarkinya. Anda jadi Parlimen Belia, anda menyuarakan pendapat. Tapi di Parlimen Belia, awak punya usul nanti dibawa ke menteri dan menteri akan membawa ke Parlimen. It's a long step lagi. Tapi kalau ni negeri, di peringkat negeri pula, dia menjadi lebih shortcut. Menteri besar akan hadir, Exco Belia akan hadir. So mereka memang dah ada bajet yang khusus untuk agenda pembangunan belia. Belum lagi masuk lagi kalau let's say di peringkat daerah pula. Mungkin di peringkat daerah, whatever you want to do, I think money is important lah. Tapi it's not about money. I think idea is so important. But how do we see it from the grassroots? Sebab Majlis Belia sendiri pun terbentuknya sebab ada grassroots. Ada gabungan-gabungan belia, ada gabungan-gabungan belia, adalah cawangan-cawangan belia di seluruh Malaysia. So that is what make us so wholesome of Majlis Belia Malaysia lah. So kalau tanya saya buat masa sekarang, saya akan lebih memfokuskan kepada agenda dalam negeri-negeri lagi. Sebab kita agak perlahan di situ. Okey, untuk Liang sendiri dalam tempoh selepas setahun pilihan raya umum ke-15 ini, pandangan anda berpuas hati dengan apa yang telah dilakukan untuk belia-belia ataupun anak-anak muda, ataupun ada sebenarnya okey, ada benda ataupun perkara-perkara yang perlu ditambah baik lagi? Kerana cerita pasal anak muda ni bukan hanya rebranding rakan muda saja kan, tapi ada banyak perkara-perkara lain yang mungkin boleh dititik beratkan ataupun yang boleh diutamakan untuk kita nak menuju tahun 2024 ni, tahun baru ni. Jadi kena ada strategi lain untuk nak memperkasakan anak muda. Jadi selepas setahun pilihan raya umum ke-15, pada pandangan anda puas hati dengan apa yang telah direncanakan untuk pembangunan belia? Memang puas hati je. Okey. Setahun ni sebenarnya dia agak pendek lah kalau untuk nak buat satu keputusan yang sangat sempurna. Tu agak kena masa sangat panjang. Jadi 1 tahun ni kita nampak pun macam dia sedang buat lah. Sedang buat. Okey. Apa perkara yang anda rasa okey dalam tempoh setahun ni, okey ini adalah satu langkah atau keputusan kerajaan yang betul, ataupun apa yang dilakukan oleh sama ada KBS ataupun kementerian, suara anak muda tu didengari. Kerana kita dengar apa sebelum ni yang disuarakan tentang isu kos sara hidup, isu tentang poket anak muda, pasal gaji minima, gaji progresif. Ini semua melibatkan perkara-perkara besar ni, melibatkan anak muda. Jadi pada pandangan anda dalam tempoh setahun ni, isu-isu semasa melibatkan anak muda didengari oleh kerajaan pada ketika ini? Boleh.
Anda bersetuju? Memang didengari lah. Memang setuju. Okey, Esther? Pada pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, saya nak sebut berkenaan tentang sektor pengangkutan. Sebab kalau kita lihat sebelum dalam tempoh setahun ini berlaku banyak perubahan. Dan baru-baru ni saya baru hadir majlis peluncuran Fly Siswa di mana kerajaan di bawah Menteri Pengangkutan mereka memperkenalkan satu inisiatif untuk membantu mahasiswa yang belajar di Semenanjung dan juga dari Sabah Sarawak. So apabila mereka nak balik ke Sabah ataupun nak dari Sabah nak datang ke Semenanjung, mereka ada subsidi. So di bawah Menteri Pengangkutan mereka berikan satu inisiatif yang sangat bagus bagi pandangan saya sebab rakan-rakan saya yang dari Sabah Sarawak belajar di sini biasanya ketika tempoh cuti yang pendek tu dalam seminggu mereka tak balik. Dan mereka contoh dari segi kos sara hidup, makan minum semua mereka melalui satu fasa yang sangat susah. So ini merupakan satu inisiatif yang bagus. Kedua adalah dari segi pengangkutan dan juga dari sektor LRT, MRT dan juga KTM. Di mana kalau kita lihat sekarang, dulu kita kena gunakan touch and go kalau kita nak scan. Tapi sekarang kita boleh guna debit card saja. Sebab dah ada pembaharuan dalam sektor tersebut yang membantu belia dan suara perkara ini juga kami telah mengetengahkan sebelum kerajaan Madani ambil alih. So dalam sektor ini saya sangat puas. Saya sangat gembira. Anda bersetuju melihat kepada mobiliti anak muda itu betul. diberi tumpuan. Okey, saya nak tanya soalan yang sama juga kepada Faiz. Melihat kepada selepas pilihan raya umum ke-15, selepas setahun, di mana sebenarnya anda melihat kepada suara dan juga perjuangan anak muda, perjuangan untuk anak muda? Bagi saya yakin bahawa golongan anak muda adalah golongan yang sentiasa, asalnya kita cakap anak muda ni golongan memberontak. Kita bukan memberontak untuk menyokong satu perkara yang tak baik, sebab kita memberontak untuk melihat pembangunan negara kita lebih maju, membangun dan pada masa sama penglibatan anak-anak muda mahukan suara mereka didengari dan diberikan peluang dan ruang yang bersesuaian. Itu yang pertama. Dan secara ringkas kalau kita lihat di peringkat Majlis Belia Malaysia, antara perkara yang pernah diketengahkan sebagai contohnya dari segi isu gaji minima yang progresif, di mana Majlis Belia Malaysia kerap kali menyatakan bahawa gaji minima harus melihat pada komponen lokaliti di mana orang itu berada. Sebagai contohnya, kalau anak muda gaji minimanya RM1,500 berada di Lembah Kelang. Adakah ini gaji yang bersesuaian? Dan sebab itulah di peringkat Majlis Belia Malaysia kita memberikan cadangan dan juga libat urus. Ada wujudnya model gaji minima yang progresif mengikut lokasi dan sebagainya. Dan ianya bersesuaian dengan peranan Majlis Belia Malaysia. Di mana Majlis Belia Malaysia bukan sekadar tempat berprogram, tapi kita terlibat dengan aspek libat urus. Kita memberikan cadangan kepada pihak kerajaan. Ini adalah isu-isu dan suara akar umbi yang berada di bawah. Di mana dalam struktur Majlis Belia Malaysia seperti yang diserangkan oleh Saudara Pasmina tadi, kita mempunyai 106 majlis belia daerah. Dan di peringkat daerah akan ada komponen-komponen pengurusannya. Dan begitu juga di peringkat negeri dan juga di peringkat kemasaan. Jadi suara daripada pelbagai golongan anak muda yang berada di akar umbi disalurkan kepada Majlis Belia Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus melihat apakah sokongan tambahan yang sebagai pihak kerajaan boleh ketengahkan kepada anak muda. Sebagai contohnya pemilikan aset. Kita tahu berapa ramaikah di kalangan anak muda kita sekarang mampu mempunyai rumah yang pertama. Mungkin dah kata umur 30 tahun, adakah sebelum umur 30 tahun ini jumlah anak muda yang mampu ada rumah. Tapi kalau sebelum apabila dilaksanakan hak umur 30 ke 40 tahun tu, adakah anak muda ataupun takrifan yang bersesuaian ingin kita ketengahkan mereka? Berapa memangkah mereka mempunyai kemampuan dari segi kemampuan kewangan untuk memiliki aset yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga daripada aspek literasi kewangan di kalangan anak muda. Hal ini kerana kita melihat ada pelbagai inisiatif-inisiatif yang menjerat anak muda kita dalam aspek kita namakan sebagai kebankrapan. Dan isu kebankrapan itu berkaitan rapat dengan literasi kewangan. Disebabkan ada pelbagai inisiatif dan juga produk yang membolehkan anak muda kita berhutang. Beli itu, beli ini berhutang. Kemudian tak mampu bayar hutang. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita lihat. Bukan sahaja di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita pergi kepada isu-isu di peringkat antarabangsa maupun isu di negara. Tapi kita juga melihat bahawa penglibatan anak muda harus dilibatkan bersama dengan aspek libat urus dasar. Di mana Majlis Belia Malaysia juga turut terlibat dengan dalam Majlis Perlindungan Belia Negara. Kita turut juga terlibat dengan sebagai contohnya dengan majlis berkaitan dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi ini membolehkan suara anak muda yang kita akan bukan melihat suara anak muda ni daripada suara anak muda peringkat kebangsaan. Tapi suara anak muda yang di-highlight ataupun diketengahkan oleh Majlis Belia Malaysia adalah suara 106
majlis belia yang berada di akar umbi, majlis belia daerah berada di akar umbi. Faiz, kalau boleh saya tanyakan soalan ini juga, bagaimana anda melihat tentang usaha dan juga tumpuan pembangunan belia daripada kelompok minoriti daripada OKU dan juga dalam tempoh setahun dan selepas setahun ini? Dalam tempoh setahun, kalau kita melihat ini, kita boleh melihat secara pertama, kalau kita rujuk pada bajet 2024, bajet 2024 dengan bajet 2023 mempunyai jumlah yang hampir sama. Jumlah yang sama. Namun daripada segi pelaksanaan, ada pengkhususan yang tertentu yang berkaitan dengan golongan orang kurang upaya secara langsung dan tidak langsung. Sebagai contohnya dari segi aspek penempatan pekerjaan bagi orang kurang upaya, di mana majikan diberikan jumlah allowance sebanyak RM600 untuk membantu menggajikan pekerja orang kurang upaya. Yang pertama. Yang kedua, turut dilaksanakan inisiatif MyStep untuk menggaji pekerja orang kurang upaya. Itu adalah antara pelaksanaan dalam bajet 2023 yang dibawa ke bajet 2024. Namun daripada masa yang sama juga kita harus melihat inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan golongan minoriti bukan sekadar kita melibatkan program semata-mata. Yang harus kita lihat juga pada masa yang sama adalah bagaimana untuk kita memposisikan suara-suara mereka dalam instrumen pentadbiran negara. Kita tidak melihat pada isu menetapkan seorang orang kurang upaya sebagai menteri dan sebagainya. Secara umumnya mereka wajarlah ditempatkan sekiranya mereka mempunyai kemampuan. Yang kedua, kita harus lihat peringkat setiap pentadbiran negara kita di peringkat kerajaan negeri. Sebagai contohnya, bila ada Dewan Belia, ada juga wakil OKU dalam Dewan Belia. Jadi isu-isu belia minoriti dapat diketengahkan. Turun ke bawah, di bawah pihak kerajaan tempatan, PBT. Berapa ramai PBT di Malaysia yang mempunyai penglibatan belia? Ada PBT belia, maksudnya ahli majlis muda belia yang mensuarakan isu-isu belia. Hal ini kerana komponen yang berada di akar umbi adalah komponen yang berada di sekitar pihak berkuasa tempatan. Kita bercakap pasal isu pekerjaan setempat di daerah tertentu ataupun di bawah pihak berkuasaan yang tertentu. Adakah kita mempunyai statistik belia tempat tu yang tak bekerja? Dan ianya berkaitan dengan peranan pihak berkuasa tempatan juga. Okey, sebelum saya nak pergi one last round untuk saya tanyakan daripada Peshminda, Liang, Esther, Aisyah dan juga Faiz tentang apa yang diharapkan atau wishlist untuk tahun 2024 khusus untuk anak muda. Soalan terakhir sebelum saya nak pergi yang one last round tu daripada Aisyah. Seperti apa yang saya maklumkan pada awal tadi, satu kerangka pelan transisi akan disediakan secara perundingan dengan pihak berkepentingan yang berkaitan pada suku pertama 2024 untuk melancarkan proses transisi bagi pelaksanaan had umur belia 30 tahun ke bawah yang mana berkuasa tahun 2026. Disebutkan akan ada perundingan dan kita percaya perundingan itu sudah tentu melibatkan pertubuhan ataupun daripada kelompok-kelompok anak muda yang mewakili anak muda seperti MDM, seperti yang lain-lain juga. Untuk Aisyah sendiri untuk mewakili Malaysia Berdaya, apa perkara dan apa yang diharapkan dalam perundingan dalam pelan transisi had umur belia yang akan dilaksanakan 2026? Pelan transisi kerangka itu akan ada dalam tahun 2024. Apa yang anda harapkan dalam perundingan ataupun dalam perbincangan itu nanti? Untuk Malaysia Berdaya sendiri, mewakili Malaysia Berdaya, kenapa kita buat Malaysia Berdaya ini adalah untuk kita merakyatkan ilmu, sebab kita percaya ilmu itu adalah asas kepada generasi yang berdaya. Itu yang pertama sekali lah. Dan berdaya juga adalah untuk kita didik anak muda dan juga semua lapisan masyarakat tentang isu semasa dan sebagainya lah yang related. Dan kita juga provide bengkel dan sebagainya. Apa yang kita harapkan daripada perundingan yang akan datang adalah lebih program dan juga program-program sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan pusat. Dan saya faham bahawa untuk menjadikan transisi ini adalah satu transisi yang berjaya, ia bukan sahaja terletak di bahu kerajaan pusat. Maka kerajaan negeri dan peringkat-peringkat yang lebih bawah juga perlu sambut dasar ini. Seperti sama ada organisasi kecil ataupun organisasi besar, malah sehinggalah ke kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, seperti yang saya janjikan, saya bagi peluang untuk semua untuk mungkin berkongsi sedikit ataupun melontar sikit pandangan. Kita dalam beberapa hari atau beberapa hari lagi sebenarnya untuk menuju pada tahun baru, tahun 2024, dan sudah tentu kita biasalah hujung tahun buat resolusi dan kita mengharapkan sesuatu ataupun inspirasi yang lebih baik
daripada hari-hari ataupun tahun sebelumnya. Okey, saya nak mulakan dengan Faiz dulu. Apa yang anda harapkan untuk belia dan juga anak muda khususnya pembangunan ataupun apa sahaja yang anda harapkan untuk kelompok anak muda dan juga mewakili belia daripada kaum minoriti untuk tahun 2024? Sebelum saya merujuk pada tahun 2024, saya nak pergi dahulu kepada asasnya. Walaupun had umum belia itu akan dilaksanakan, tapi di peringkat Badan Gabungan Majlis Belia Malaysia, kita melihat bahawa perlunya diwujudkan satu perancangan bersama di peringkat kementerian dan juga pertubuhan belia. Kitanya tidak melihat kepada apa sahaja yang diberikan oleh pihak kementerian harus dilaksanakan oleh pertubuhan belia. Dia ibarat orang kata apa, kita cakap kena buat A saja. Tapi kita harus lihat bahawa dinamik setiap pertubuhan belia itu berbeza-beza. Dan setiap dinamik pertubuhan belia yang berbeza-beza ini memerlukan perancangan secara holistik, di mana perancangan dari segi sokongan bukan sahaja dari segi bentuk program. Yang kedua, perancangan dari segi penyelarasan aktiviti bersama, di mana Kementerian Belia dan Sukan perlu melaksanakan aktiviti bersama-sama dengan pertubuhan belia. Kita tidak lagi ingin melihat bahawa program-program yang dilaksanakan oleh kementerian ini dilaksanakan oleh satu komponen di bawah Kementerian Belia dan Sukan tadi. Tapi pihak Kementerian Belia dan Sukan memohon kita, awak kena bawa pemimpin belia bawah umur 30. Tapi program pembangunan tidak ada. Program untuk memberikan pendedahan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi inisiatif ini perlunya diwujudkan keserakanan belia dengan dewasa, di mana golongan dewasa ini berperanan untuk membimbing mereka, dan pada masa yang sama juga melalui inisiatif ini juga inilah perkara yang ditekankan oleh Majlis Belia Malaysia, di mana kita mewujudkan platform selepas umur 30 tahun yang dicadangkan, iaitu pekerja belia, di mana pekerja belia adalah satu komponen yang berperanan untuk membimbing pertubuhan-pertubuhan belia dan juga anak-anak muda kita untuk melaksanakan inisiatif pembangunan pada negara kita. Dan harapan saya kepada menjelang pada tahun 2024 adalah sangat penting bahawa isu-isu bagi pembangunan belia negara di negara kita tidak lihat lagi isu pakan belia ini satu isu yang eksklusif, hanya bagi kepada kumpulan target grup yang tertentu, kumpulan sasaran yang tertentu. Yang kedua, penglibatan ini dapat menyeluruh. Maksud saya adalah ada inisiatif-inisiatif yang kita lihat sebagai contohnya, kita melaksanakan hari kesukarelawan dan peringkat kebangsaan. Kita turut popularkan pelaksanaannya di peringkat daerah seperti Hari Sukan Negara, dan ianya bukan inisiatif tersebut merujuk kepada di bawah Kementerian Belia dan Sukan, tapi turut disambut oleh pelbagai kementerian lain, sebagai contohnya Hari Belia Negara. Kenapa tidak Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun Kementerian Pendidikan buat Hari Belia di peringkat sekolah masing-masing? Tujuannya untuk menggalakkan lebih ramai pendedahan kalangan belia bersekolah kita untuk mengisi posisi dan juga ruang terlibat dengan pertubuhan belia. Okey, secara ringkasnya untuk sebab Faiz dia ambil airtime ramai banyak ni. Jadi mungkin Aisyah dan juga yang lain-lain secara ringkas mungkin ada 3 perkara atau beberapa perkara yang anda rasa perlu dipertimbangkan untuk melihat kepada pembangunan sosio-ekonomi dan apa sajalah membabitkan anak muda. Selain pada kita bercakap tentang had umur belia bawah 30 tahun. Bagi saya untuk resolusi 2024, saya setuju dengan saudara Faiz, kerjasama di antara KBS sendiri dan kementerian-kementerian lain tu perlu saling disambut. Dengan itu ruang lingkup kumpulan sasar itu akan jadi lebih mendalam. So jadi kita boleh bina penggunaan karakter tu daripada rooted lah, daripada root dia. Masih je tahu penggunaan karakter. Okey, Peshmina, apa yang diharapkan dan apa resolusi untuk fokus dan juga tumpuan pembangunan anak muda? Kalau saya memandangkan, saya mungkin masih lagi belum move on dengan topik kita, tapi sedikit mungkin sebab Abang Faiz ada kat sini, tahun depan merupakan tahun yang agak besar buat keluarga MIYC, kerana kami akan mulalah menjalani mesyuarat-mesyuarat agung. Okay. So saya harapkanlah sekiranya kalau Majlis Belia Malaysia sendiri kalau boleh melaksanakan mungkin 30% atau 40% kepimpinan setiap badan gabungan belia itu berumur 25 tahun dan ke bawah, adalah amat baik, kerana di situ nanti supaya transisi pada 2026 tu taklah nampak terlampau drastik ataupun kocak-kacir. Itu nombor satu. Yang nombor dua ialah leniency. Apa yang saya lihat, saya masih lagi dalam belia, tapi saya suka untuk melihat yang KBS dan agensi-agensi KBS ni lebih lenient. Maksud saya lenient ni apa? Contohnya saya ni merupakan ahli MIYC Sungai Buloh. So apabila pelaksanaan umur 1 Januari 2026 tu dilaksanakan, dia menjadi sukar. Contohnya saya, let me give me a little bit experience. Sorry, ambil masa sikit. Saya merupakan penduduk Sungai Buloh.
So saya nak berkhidmat di Sungai Buloh tetapi saya melanjutkan pelajaran di Perlis. So how is it going to be? Kalau saya nak berkhidmat di organisasi belia, how is it going to be? Saya rasakan Majlis Belia Malaysia dan juga komponen-komponen atau agensi-agensi KBS ni perlu ada guideline yang teratur. So apabila pada tahun-tahun yang akan datang, benda ni takkan jadi barulah nak terfikir ke, mungkin boleh dijalankan aktiviti-aktiviti secara hybrid ke, ejen-ejen boleh jalankan secara virtual ke, things can be discussed. Number 3 is of course sebagai belia saya ingin melihatlah kalau boleh kerajaan berbanyakkan lagi lah bantuan-bantuan seperti e-bandani dan juga bukan sahaja bagi bentuk tunai tapi mungkin dalam bentuk lain pula. Kan, daripada bentuk bagi duit je, mungkin bagi voucher buku ke. Dulu zaman Datuk Seri Najib ada bagi voucher buku. I think that is quite nice. I'm hoping for that lah. Alright. Okay, Lee, apa yang anda harapkan untuk pembangunan anak muda? Saya memang setuju apa tadi dia cakap tu. Memang kita bagi bukan secara tunai, boleh bagi macam baca buku tu sebab ilmu itu power kan. Lagipun tu kalau kita nak sokong dengan, kalau kita sebagai negeri macam Selangor kan, kamu nak pergi ke Perlis, tu dia ada negeri biasa kan, jadi tak boleh tak boleh buat apa macam tu lah. Tu kena bincang, kena ubah baik sikit kat situ. Okey, yang terakhir sekali untuk Esther, bagaimana anda melihat? Saya ada 2 perkara harapan saya. Yang pertama adalah di bawah KBS, apabila mereka buat apa-apa program, selalunya mereka akan ada satu KPI. Untuk program ini kena ada sekurang-kurangnya peratus Melayu, peratus Cina, peratus India, Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Saya harap lepas ini mana-mana program mereka akan ambil langkah untuk memastikan KPI itu capai. Sebab apa-apa program kita buat, biasanya kita susah nak capai KPI itu semua. So yang pertama yang tu. Kedua adalah dari segi pendidikan. Sebagai seorang mahasiswa, satu perkara yang saya boleh lihat, saya ada ramai kawan, ada kelayakan tetapi disebabkan beberapa faktor mereka tidak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Awam di Malaysia. Oleh itu, pada masa yang akan datang, pada tahun hadapan, 2 harapan saya. Yang pertama, program yang dilaksanakan oleh KBS, pastikan KPI tersebut capai. Kedua, pendidikan, pastikan pendidikan ini diambil apa-apa langkah untuk memastikan mereka dapat pendidikan yang saksama. Itu merupakan pandangan saya. Okey, itu pandangan Esther dan juga rakan-rakan yang lain. Kita bercakap tentang menuju berapa minggu dan juga berapa hari tahun 2024, seperti Peshminda katakan 2024 ni satu tahun yang besar dan juga mencabar kalau lihat daripada bukan pada sudut angkanya tetapi dari sudut cabaran yang bakal menanti. Tetapi secara asasnya kita bukan cerita tentang belia anak muda, bukan cerita tentang umur ataupun angkanya, tetapi inilah sebenarnya apabila kita adakan dan kita anjurkan dialog anak muda, kita nak membawa idea dan juga gagasan perbincangan seperti ini supaya setidak-tidaknya adalah pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak-pihak yang berkaitan setidak-tidaknya dapat dengar dan membawa input-input ni dalam perbahasan yang lebih besar ataupun di peringkat yang saya masukkan di peringkat Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara sepatutnya. Baik, sekali lagi saya nak terima kasih Faiz Suhaimi, Presiden Majlis Belia OKU Malaysia yang juga merupakan Esko Majlis Belia Malaysia MBM, Hasha Hashim, pengasas Malaysia Berdaya, Esther Ezenanggai, mahasiswa Universiti Malaya, Ngam Liang, Ahli Parlimen Belia Negeri Selangor, dan di ujung sekali Peshminda Palsing, Esko Kebangsaan Majlis Belia India Malaysia MIYC. Saya kira itu saja untuk waktu ini Dialog Anak Muda. Saya Fauzuddin, selamat.